Salam hujung minggu kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Kita mulakan dengan perkembangan menarik dan panas yang berlaku di sekitar Laut Cina Selatan pada minggu ini. Sejurus mengakhiri lawatannya ke Malaysia pada Selasa, Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi meneruskan perjalanan ke Taiwan meskipun berdepan amaran termasuk ancaman tindakan ketenteraan pihak China. Ketibaan Pelosi disambut Menteri Luar Taiwan Joseph Wu sebaik beliau mendarat di lapangan terbang Taipei Songshan kira-kira 10.44 malam waktu tempatan, lapor agensi Anadolu. Dua buah hotel telah ditempah untuk penginapan para delegasi, Kongres dan pegawai Amerika Syarikat. Beijing sebelum ini telah menghantar mesej menggesa ahli parlimen Amerika Syarikat itu supaya membatalkan lawatannya yang tidak termasuk dalam atur cara lawatan rasminya ke 4 negara Asia. Pelosi melawat Singapura pada Isnin sebelum berkunjung ke Malaysia dan dijadual melawat Korea Selatan dan Jepun. Kunjungan Pelosi itu menjadikan beliau ahli politik Amerika Syarikat berpangkat tinggi pertama yang melawat Taiwan untuk tempoh 25 tahun. Beliau juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Tsai Ing-wen dan ahli politik Taiwan. Kali terakhir ahli politik Amerika Syarikat melawat Taiwan ialah ketika kunjungan Newt Gingrich dari Parti Republikan pada tahun 1997. This is to put it in perspective. Over 4 decades ago, the Taiwan Relations Act was built in building a strong bond between our two countries, advancing our shared interests of governance, economy, and security, while respecting the One China policy. Our solidarity with you is more important than ever as you defend Taiwan and your freedom. In our bilateral meeting, we discussed key opportunities to deepen our partnership, upholding democracy and human rights and respect for the individual, combating, well, I'll get around to COVID. Thank you very much. So under such challenging circumstances, as a demonstration of unwavering support to the people of Taiwan. The Speaker's presence here in Taiwan served to boost public confidence in the strength of our democracy as a foundation to our partnership with the United States. Pegawai tertinggi Taiwan berdiam diri mengenai kunjungan Pelosi sehingga menimbulkan kebimbangan pihak Beijing. China menganggap Taiwan sebagai sebahagian wilayahnya yang terpisah. Beijing telah memberi amaran bahawa tenteranya tidak akan berdiam diri jika kedaulatan dan integriti wilayahnya terancam dan Washington perlu bertanggungjawab terhadap sebarang tindak balas yang mungkin diambil China. China dikatakan telah mengadakan beberapa sesi latihan ketenteraan berhampiran Taiwan sejak spekulasi mengenai lawatan itu timbul. Minggu lalu, Presiden China Xi Jinping memberitahu rakan sejawatannya dari Amerika Syarikat Joe Biden agar jangan bermain api berhubung isu Taiwan. China pada Selasa melancarkan siri operasi ketenteraan bersasar sebagai respon kepada lawatan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Tentera Pembebasan Rakyat atau PLA melancarkan satu siri operasi ketenteraan bersasar untuk mempertahankan kedaulatan negara dan integriti wilayah, lapor agensi Anadolu memetik Kementerian Pertahanan China. Pengumuman itu dibuat sejurus selepas Pelosi mendarat di Taiwan, kunjungan pertama daripada ahli politik berpangkat tinggi Amerika Syarikat dalam tempoh 25 tahun. Sejurus selepas berangkat pulangnya Pelosi, China melancarkan latihan ketenteraan besar-besaran yang julung kali membabitkan tembakan peluru hidup di 6 kawasan perairan sekeliling Taiwan pada Khamis. Sejurus dijadualkan pada jam 4 pagi GMT. Stesen penyiaran CCTV melaporkan latihan tersebut sudah bermula dan akan berakhir pada jam 4 pagi GMT Ahad. Menurut laporan stesen penyiaran China itu, latihan berkenaan akan meliputi tembakan peluru hidup di air serta ruang udara di sekeliling Taiwan. Pegawai Taiwan mendakwa
latihan ketenteraan itu melanggar peraturan ditetapkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB, mencerobohi ruang wilayah Taiwan serta merupakan cabaran secara langsung terhadap navigasi bebas udara dan laut. China menganggap Taiwan sebagai wilayahnya yang terpisah, bagaimanapun Taipei berkeras untuk kemerdekaannya sejak 1949. Beberapa jambatan dan tebing sungai runtuh selepas hujan lebat membadai utara Jepun pada Khamis ketika pihak berkuasa menggesa 200,000 penduduk berpindah berikutan ancaman banjir yang bahaya. Rakaman televisyen menunjukkan sungai berlumpur bersama cebisan pokok mengalir deras ke arah penempatan penduduk di kawasan pergunungan akibat hujan lebat itu yang memecah rekod di beberapa kawasan. Jurucakap kanan Kerajaan Jepun Hirokazu Matsuno memaklumkan 3 individu dilaporkan hilang setakat ini, manakala pihak berkuasa memberi amaran mengenai peningkatan risiko tanah runtuh dan banjir. Media penyiaran NHK melaporkan nasihat pemindahan dikeluarkan kepada 200,000 penduduk di 5 wilayah Niigata, Yamagata, Fukushima, Ishikawa dan Fukui. Rakaman televisyen lain menunjukkan rumah dinaiki air daripada sungai yang melimpah. Selain ada aliran sungai berlumpur meningkat sehingga mencecah paras jambatan. Operasi beberapa kereta api Shinkansen atau kereta api berkelajuan tinggi Jepun di kawasan terbabit pula digantung. Hujan lebat tahun lalu mencetuskan tanah runtuh di bandar peranginan Atami yang meragut 27 nyawa, manakala pada 2018 banjir dan tanah runtuh menyebabkan lebih 200 individu terkorban di barat Jepun ketika musim hujan di negara itu. Clear climb if you want. Just slightly. 10 feet below. Come straight up. Straight up. Chapter 4. Gubernur Kentucky menjangkakan lebih banyak mayat ditemui dalam tempoh beberapa minggu akan datang akibat banjir besar yang sehingga kini telah mengorbankan 37 orang pada Ahad lalu, manakala anggota penyelamat masih bertungkus lumus mengesan lokasi mangsa. Beberapa kawasan di wilayah pergunungan masih tidak boleh dimasuki susulan banjir di timur negeri itu yang menukarkan jalan raya kepada sungai selain menghanyutkan jambatan dan rumah penduduk. Ia adalah bencana paling dahsyat yang pernah muncul dalam lipatan sejarah. Buat masa ini kami sedang mencari mangsa yang masih hilang walaupun berdepan hujan. Kami juga akan mencari dari rumah ke rumah serta seberapa ramai mangsa walaupun cuaca tidak mengizinkan, kata Gubernur Andy Beshear kepada NBC. Menurut beliau, angka kematian akan terus meningkat kerana ratusan orang masih tidak dapat dikesan. And 880-097, we're doing a hoist over here. We found some people on a roof. We're probably about just... Lebih daripada 12,000 isi rumah kekal tanpa bekalan elektrik dan beratus-ratus rumah serta perniagaan telah ditenggelami air. Kerusakan kepada jalan raya, jambatan dan infrastruktur lain akan menelan belanja berjuta-juta dolar untuk dibaiki. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengeluarkan perintah darurat bencana di Kentucky dengan mengarahkan bantuan persekutuan untuk melipat gandakan usaha pemulihan. Tragedi tersebut merupakan banjir kilat terburuk yang pernah melanda di rantau itu dalam beberapa dekad. See what she's got. Seorang artis yang juga merupakan jurutera mechanical kelahiran Kanada, Jonathan Tippett, berjaya mencipta suit Match Exoskeleton, kawalan manusia terbesar di dunia yang dinamakan Prosthesis. Mempunyai tempat untuk pemandu sebagai pusat kawalan, idea Jonathan Tippett banyak dipengaruhi oleh filem Transformers dan filem Aliens dalam mencipta suit gergasi tersebut yang mempunyai ketinggian 10 kaki dan seberat 4 tan. Menurut Tippett, ia adalah umpama persilangan antara jengkaut, kereta pasir dan dinosaur.
If the goal of this whole project and this technology was to create a new human experience, it has been a smashing success because there is literally nothing like it. Nothing like getting in a giant 4,000 kilogram, 200 horsepower mech suit. It amplifies your strength by about 50 times. Beliau menyifatkan pengalaman memandu jentera itu sebagai sangat unik sehingga kadangkala menimbulkan ketawa atau ketakutan sepenuhnya kepada mereka yang mengalaminya. Anda perlu naik ke atas mesin 10 kaki ini dan goyang-goyang masuk, duduk di sana. Pada mulanya anda terkunci kerana bingkai exo disambungkan terus dengan struktur mesin dan kaki mesin. Jadi sehingga anda menghidupkannya, anda tidak boleh bergerak dan kemudian pam nyala, cecair mula mengalir, tekanan meningkat dan mesin tiba-tiba menjadi longgar dan ia menjadi seperti hidup, jelas tipet. Dan anda sedar bahawa dengan tolakan terkecil tangan atau kaki anda, mesin seberat 4,000 kg ini akan bergerak di bawah kawalan anda. Syarikat Exosapien Technologies yang diasaskan oleh beliau merancang untuk menguji mesin tersebut dengan lebih mendalam dan mereka kini dalam proses pembangunan idea untuk mencipta versi kedua yang lebih maju dan canggih. Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-55 di Phnom Penh, Kemboja membuka tirainya pada Rabu. Berucap pada majlis perasmian, Perdana Menteri Kemboja, Hun Sen mengimbau kembali sejarah 55 tahun ASEAN dan pencapaian luar biasa yang menjadikan Asia Tenggara sebagai sebuah rantau kerjasama membangun dan dipercayai, lapor Agensi Berita Vietnam atau VNA. Beliau berkata keadaan serantau dan global yang tidak menentu disebabkan oleh kesan yang dicetuskan COVID-19, ketegangan dalam kalangan negara besar dan krisis di Myanmar dan Ukraine. Menurut beliau, cabaran seperti perubahan iklim, bencana alam, keselamatan tenaga dan makanan pula telah memaksa ASEAN dan rantau ini menempuhi pelbagai pengalaman pahit. Selain itu, ASEAN perlu bersatu dan berusaha untuk membina komuniti yang bersatu padu, inklusif dan bekerjasama dengan semangat perpaduan dalam kepelbagaian, gesa Hun Sen. Pada sesi mesyuarat sejurus selepas itu, Menteri-Menteri ASEAN turut membincangkan beberapa isu yang timbul di rantau ini, terutamanya perkembangan baharu di Laut Timur, persaingan antara kuasa besar dan konflik di Ukraine serta semenanjung Korea. Mereka menyeru pihak yang berkaitan untuk mengelakkan sebarang tindakan yang boleh merumitkan keadaan, menghormati undang-undang antarabangsa dan prinsip termasuk Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC dan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut atau UNCLOS 1982. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.